Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam kejayaan warga cerita profesional Malaysia. So malam ni matematik tiga sekawan, kawan atau lawan. Malam ni saya live dengan birthday girl guys. Beri tepukan pada dia. Assalamualaikum Cikgu Biha. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik, Oh, nak lawan juga. Jadi nak moderator lawan kan. juga. So nampak semangat macam tahun baru lah dekat muka Cikgu Biha. Mungkin boleh share sikit perasaan sambut birthday hari ni dan berkongsi secara live. Mana Sila ada sila. sambut mana ada sambut birthday. Tak sempat nak sambut birthday. Oh tak sambut kan? Habis makan kek tu kira tak sambut lah. Tak, itu sebab nak memuaskan hati je. Cuma memuaskan hati. Alright. Apa tu, Alhamdulillah hari ni dapat berkongsi dengan Twitter saya lah dekat Melaka. Okay, dengan sharing dia sendiri kan, macam mana journey dia, sebab dia banyak mendidik anak-anak yang special needs, iaitu anak-anak yang perlukan perhatian lebih lah daripada pelajar kita yang normal yang selalunya okey je kan. Ni kena tak sentuh, tak jalan macam tu kan. Dia jenis memang perlukan sentuhan, perlukan layanan yang lebih lah. Tu yang dikatakan special needs tu. Macam tu. So apa khabar tuan-puan? Mungkin lama tak bersua untuk slot Fantastic Online Booster. Ada yang rindu tak? So malam ni saya bersama dengan Cikgu Biha. Siapa tak kenal guys, masa STPM dia ke hadapan pentas berkongsi kisah inspirasi dia. Dia punya kelas macam mana, apa perasaan lepas STPM? Adakah rasa macam nak naik pentas lagi lah? Nak naik lagi. Sebab hari tu tak best lah. Macam potong mood sikit. Potong mood sikit kan. Okay, macam tu lah. Cikgu Biha request guys, 7 hari 7 malam STPM. Saya kata, kita bagilah dia nak duduk kat stage tu, biarkan dia. So apa khabar tuan-puan? So far kita doakan anda berada dalam keadaan sihat sejahtera. Mungkin ada yang tengah rehat-rehat bersama dengan keluarga, mungkin ada yang tengah mengajar ke, mungkin ada yang tengah planning-planning santai-santai, tengah dinner, mungkin baru lepas solat dan sebagainya. Tuan-puan, kita doakan anda berada dalam keadaan sihat sejahtera dan bahagia. Okey tuan-puan, malam ni seperti yang anda dimaklumkan, Cikgu Biha merupakan speaker fantastik untuk UPSR Matematik. So bila nak nampakkan kat kita malam ni, biasa ada 3 sekawan ni, 3 serangkai ni, 3 serampang ni. Kalau pelajar belajar topik ni, tuan-puan, rasa macam susah lah Cikgu Biha. Mungkin kita nak nampakkan apa yang 3 sekawan tu Cikgu Biha, dan apa yang bila jumpa je 3 sekawan ni, kadang kita rasa dia ni kawan, tapi kebiasaannya pelajar rasa dia orang ni lawan kepada kita. So mungkin nak nampakkan pada mungkin audiens Twitter Profesional Malaysia tentang tajuk kita malam ni, 3 sekawan, kawan atau lawan. Silakan. Okay. So bila sebut 3 sekawan ni, apa yang terfikirlah, topik apa yang berkaitan yang boleh kita panggil dia sebagai 3 sekawan tu. Rasa-rasa Coach Isa apa cik? Tanya cikgu matematik, mestilah boleh jawab. Okay, tak apa, silakan. Tanya. Tapi yang siapa yang saya join tahu malam ni? 3 sekawan ni ada satu cikgu prinsip account, satu cikgu sains, lagi satu ni cikgu matematik ni. Ni memang 3 sekawan ni, tak boleh jumpa. Dia punya gelak kan bergoyang macam gini tuan-tuan. Dia bergoyang macam gini. Kita risau bila tengok dia dekat kamera. Ada yang sampai terjatuh. Tak tahulah apa yang macam sekawan ni tengah borak, tengah bincang kan. Tuan-tuan, 3 sekawan Cikgu Biha kongsikan. Apa dia tu? Sila. 3 sekawan ni. Alright, so actually 3 sekawan ni kita belajar dia selepas nak operasi lah. Kan, operasi asal, operasi bergabung tu. So dia kalau 3 sekawan ataupun kita panggil dia 3P, bukan PCG sebab ada orang tulis PCG kat situ, bukan. Tambahan tu PCG ni ada tambahan CG, bukan, dia tak ada CG lah, kita P je. Sebab tu dia 3P. Apa yang dikatakan 3P tu? Kita ada pecahan, perpuluhan dengan peratus. Benda tu berkait sebenarnya. Tak ada, benda tu sangat berkaitan lah.
Sebab tu saya panggil dia sebagai tiga sekawan. So bila kita faham, bila soalan tu pusing pasal pecahan ke, dia minta pasal peratus ke, benda tu berkait. Dia macam satu cycle macam tu. So saya jadikan dia dalam bentuk big picture lah. Macam tu. Okay, menarik. So tuan-puan boleh dapat gambaran 3 sekawan lebih kurang pada 3P. Pecahan tuan-puan mungkin boleh komen perpuluhan dan peratus. Okey, triple P daripada Cikgu Akin. Ada geng-geng PCG Girls daripada Cik Puan Aziz. Hai, Assalamualaikum Coach Isa. Dan Cikgu B, lama tak join. FOB malam-malam rindu. Okey. Tanya Cikgu Biha dapat naik pentas untuk kali kedua. Macam mana Ilham tahu boleh kali kedua? Adakah bakal kali ketiga? Ataupun kali ketiga dia datang dengan title yang lain? Amin. InsyaAllah moga panjang Hore, umur lah. first view. Thank you Cik Ilham ada. Thank you. Happy birthday Cikgu Biha. May Allah bless you. Thank you tuan-puan. Jemput sharing kita malam ni. Cikgu Biha, hari ni you dapat hadiah apa yang you rasa sangat bermakna, sangat istimewa? Apa dia tu? Hadiah yang sangat bermakna bila saya dapat kongsikan apa yang saya ada dengan orang yang saya sayang. Macam tu. Bukan saya dapat, saya beri kat dia lah. Saya kali ni dia saya punya ubah hadiah level lain sebelum ni kita mengharapkan orang beri kita kan. Kali ni kita ubah. Betul. Kita kongsi dengan orang sebab dalam rezeki kita ada rezeki orang lain juga, betul tak? Right. Betul. So sebab itulah saya menggunakan saya jadikan benda tu satu benda yang baru lah yang hidup saya. Kita terapkan apa yang kita ada, kita kongsi macam tu. So apa perasaan bila birthday you sepatut you dapat hadiah tapi you berkongsi kerana you rasa itu hadiah? Apa beza rasa dengan sebelum ni? Bezalah sebab tengok muka orang yang dapat tu happy, seronok, dapat spend masa dengan kita, macam tu lah. So bagi kita selalunya kita rasa kebahagiaan tu bila melibatkan diri kita je kan. Actually dia beyond daripada tu. Iaitu kebahagiaan ni bila kita tengok orang lain tu lagi bahagia. Maksud orang lain tu bahagialah. Maksudnya orang yang kita sayang tu bahagia. Lagi the best. Itulah kebahagiaan yang sebenar. Bila kita dapat bahagiakan orang lain. Macam tu. Ayat tu. Pelik-pelik. Kan sekejap lagi cikgu marah. Cikgu matematik mengayatkan sastrawannya Adoy. Okey tuan-puan. Sweetnya Cikgu B. Okey, thank you. So tuan-puan, malam ni cerita tentang 3P. Pecahan, tentang perpuluhan, tentang peratus. Mungkin bila kita ni awal-awal cikgu kita dah belajar tentang apa? Nombor bulat, terutama naik, menurun, bundarkan. Lepas tu kita belajar tambah tolak darab bahagi. Tiba-tiba bila kena pada pecahan ni Cikgu Biha, rata-rata pelajar rasa topik tu susah lah. Menyebabkan bila jumpa perpuluhan, peratus dia jadi stuck. So pengalaman Cikgu Biha bersama dengan anak-anak fantastik, you nampakkan macam mana untuk tackle 3P ni? Silakan Cikgu Biha. Okay, so bila saya share dengan diorang macam mana nak faham tentang 3P ni. So dia mula-mula pecahan saya faham. Macam ni darab pecahan, tambah pecahan, cari nilai pecahan daripada sesuatu kuantiti. Benda tu diorang dapat. Perpuluhan pun macam tu juga. Bila datang soalan yang jenis berayat tu kan, yang jenis berayat tu tiba-tiba dia jadi stuck. Adakah disebabkan dia tak faham konsep? Ataupun dia tak faham konsep yang asas ke, ataupun dia sebenarnya sedang mengalami masalah penggambaran benda tu. Dia nak gambarkan soalan tu dalam bentuk yang visual. So saya nampak kat sini bila saya share dengan student ada banyak cara. Saya selalu share 3 cara macam tu. So salah satunya saya share tentang kita visualizekan benda tu. Macam tu. So visualizekan. Saya daripada ayat tu kita visualizekan dia. Bila kita visualizekan dia baru dia nampak. Sebab tu saya kata dia belajar faham pecahan, peratus pun faham, perpuluhan semua tu faham.
Lepas tu bila soalan yang diminta 1/2 daripada contoh soalan tu ada pecahan dan diminta peratus pula. Kan berkait kan? Kan sebab tu dia dalam 3 perkaitan tu. So bila dia minta soalan yang macam tu tiba-tiba tak dapat jawab. Dah kenapa kan? Saya dah kenapa? Apa masalah dengan student tu? Dia tak faham konsep ke? Dia faham tapi apa lagi yang bermasalah kat situ? Okey, rupanya dia tak dapat gambaran soalan tu. Bila tak nampak gambaran, kita bagi solusinya dalam bentuk visualize. Macam tu. Nice. Menarik. Tuan-puan, kalau 1/2 pizza yang kita makan dalam perpuluhan, kita jadikan dia 0.5, betul? Kalau dalam peratus, kita jadikan dia 50%. So mungkin lepas ni Cik Bia, okey tinggalkan 0.5 pizza untuk saya. Boleh ke kita nak terakan kita punya perpuluhan, instead of kita guna pecahan ataupun peratus, kita gunakan perpuluhan. Boleh kan tuan-puan? Air tu tinggal lah 0.23 untuk saya. Pelik tapi boleh dapat konsep dia tu. Boleh. Dia sebenarnya satu lagi kan nak train kan, selalu bila student ni bermasalah je kita kata dia tak pandai. Bukan dia tak pandai sebenarnya. Kepandaian ni boleh di-train. Kan sebelum ni saya pernah kongsikan sharing sebelum ni, itu dah lama jugalah, tentang mindset fix dengan growth mindset. Benda yang sama juga. Intelligence ni benda yang growth mindset. Kita boleh asah dia, train dia. Bukan dia fix mindset. Benda tu. So semua tu berkaitan. Saya sebenarnya baru lepas baca sikit lah buku. Ni reward diri sendiri juga. Alright. So mungkin boleh share sikit. Buku tu tentang tu, Math Brain. Math Brain by Brain Think Learning. So benda ni saya baca betul lah, dia menjawab lah setiap pertanyaan saya apa sebelum ni lah. So saya tak adalah terlalu pakar dalam nak kongsikan nak selesaikan masalah student tu macam ni. Tapi bila saya share bentuk yang kita lukis, contoh soalan ni dia tanya peratus ke apa kan, kita lukis gambar, kalau saya lukis pizza ke apa kan, so kat situ dia jadi gambaran. Lepas tu student tu lebih faham. And then bila saya baca balik buku ni, dia ada cakap tentang bila student tu bukan bermasalah dekat konsep, sebab konsep dia faham je. Sebab bila kita tanya dia kan, contoh 3 tambah 2 5 kan, berapa jawapan dia 5. Tapi bila kita cari dalam bentuk ayat, kita dapat 3 orang murid lelaki, 2 orang murid perempuan, berapakah jumlah murid dalam kelas itu? Tiba-tiba dia tak dapat. Sekejap. Sebenarnya sama je, tapi satu dalam bentuk ayat, satu dalam bentuk yang direct macam tu. Betul. So apa masalah student ni? Kenapa dia tak boleh nak jawab juga? Sebab dia tak nampak gambaran. Cerita dia. Dapatkan gambaran tu So itulah dia menjawab lah buku ni salah satu. Saya baru betul, baca antara topik matematik yang Ilham rasa susah. Okey. Ilham share ni, dan Fun adalah pecahan, betul ke? Sebab pecahan ini kena tukarkan nombor ini kepada itu. Kena darab, tambah, tolak dan sebagainya. Tapi topik pecahan ni, fun. Okey, faham. Teringin nak patah balik. Jadi pelajar sekolah rendah ulang zaman kanak-kanak tapi dapat guru macam Cik B. Okay, thank you. Bestnya tadi cikgu shopping buku. Okey. Ilham stalker Cik B lah. Bahaya juga. Itulah. Alright. Itulah sedikit apa yang saya dapat, saya kongsikan lah. Alright. So kesannya macam mana Cikgu Bia bila you kata pelajar ni dia tak dapat nak visualize, tak dapat nak menggambarkan ayat matematik. Mungkin kadang start kat soalan kebat lah. Kadang soalan tak kebat pun dia rasa ini soalan kebat susah, saya tak boleh nak jawab ni. Sila Cikgu Bia. Nak nampakkan benda ni mudah je sebenarnya. So saya kata mula-mula kita baca soalan tu sekali tak faham, jangan give up. Susah je soalan ni, baca lagi. Sebab kadang-kadang setiap orang ada orang baca sekali dapat,
Ada orang baca 2 kali baru dapat. Ada 3, ada 4. Ikut masing-masing punya pace perjalanan tu. Janganlah nak tiru orang. Nak tiru orang, janganlah nak compare kan. Kenapa laju sangat faham? Sebab dia punya perjalanan dia cepat sikit, mudah. Allah bagi dia jalan dia mudah sikit. Macam tu lah. So apa yang saya buat iaitu saya akan minta dia keluarkan dulu maklumat. Itu yang saya selalu gunakan awal-awal dulu, yang sampai sekarang lagi lah saya gunakan, iaitu BTO. BTO tu benda yang diberi kita keluarkan, info lah, maklumat. Ni soalan jenis berayat. Sebab selalu student bermasalah yang berayat tu lah. Yang direct 3 tambah 2 ke 2 darab 12 ke 2 darab 2.5 ke, semua power. Tapi bila datang soalan berayat, tak dapat dah. Macam tu. Alright. Jangan give up. BTO Cikgu Bia. B tu beli pada B. Keluarkan dulu. B adalah benda yang diberi, iaitu maklumat dia. Okay. So tulislah, siapa yang ada kat sini boleh tulis dekat ruangan komen. B adalah beri. Apa yang diberi tentang maklumat soalan tu. Dia selalunya berada dekat awal-awal ayat. Atas-atas. Okay. So dan T. T apa yang ditanya. So nak tahu apa yang ditanya tu, yang dia kata selalunya ada ayat tanya lah. Alright. Ada ayat tanya. Ada ayat tanya yang kedudukan selalunya dekat bawah. Last sekali. Itu apa yang ditanya lah. And then operasi. Operasi apa nak guna dalam soalan tu, nak selesaikan soalan tu. So operasi ni kita boleh dapat detect dekat soalan dia. Apa keyword yang digunakan. Selalunya macam cari jumlah. Jumlah ni pun ada possibility sama ada darab ataupun bahagi. Darab ataupun bahagi, sorry. Darab dengan tambah. Tu jumlah lah. Okay, so kita cari lagi keyword lain. So tu 3 benda. Kita keluarkan benda tu dulu. Bila kita dah dapat recognize perbezaan semua tu, apa detail dia tu, dia mudah. Dalam mengeluarkan maklumat tu, kita buat dalam bentuk lukisan lah. Okay. So nanti kejap lagi kita tunjukkan sedikit soalan lah. Tuan-puan, anda bersama dengan saya, percaya tak Cikgu Bia cakap sedikit soalan? Siapa yang setuju dengan saya? Kita tak percaya sedikit tu. Kita nak banyak. Cikgu Bia, mungkin audience, kalau anda dah ready, kita ada hadiah, betul tak Cikgu Bia? Nak berikan pada anda yang dapat jawab dengan betul, guys. Kita dah ready hadiah nak bagi terus pada anda. Okey ke okey sangat? Mungkin boleh share sikit Cikgu Bia. Hadiah apa yang you nak share sempena birthday you ni? Patutnya you yang dapat hadiah. Okay, so apa yang saya nak share hari ni iaitu e-book tentang yang 3 sekawan ni lah. Alright, so saya beri dalam bentuk gambaran keseluruhan. Ini secara detail dia lah, step by step dia macam mana nak selesaikan benda tu. Okay, so boleh buat ulang kaji sendiri. Okay. Setuju. Cikgu Hakim, kita faham. Yang sekawan ni dia faham kawan dia. So tuan-puan, e-book 3 sekawan kita dah ready, ada nak beri pada anda. Jemput untuk tag, mungkin ada pendidik ataupun pelajar-pelajar yang kita sama-sama kita boleh cuba sama-sama soalan yang Cikgu Bia nak kongsikan dengan kita. Thank you very much yang join malam ni. Boleh komen join live daripada mana dengan Cikgu Bia. Silakan Cikgu Bia. Soalannya. Okay. So boleh nampak ke soalannya? Alright. You dapat idea masa you dah nak kelas, lepas kelas ke, tengah kelas? Kita boleh share sikit pengalaman you buat benda ni. Okay, so ini boleh nampak skrin saya? Boleh. Okay, sekejap. Alright, so ini yang saya katakan tadi gambaran keseluruhan lah. So nanti next ni baru kita bagi dalam bentuk yang detail macam ni. Macam tu. Alright, so soalan dia, ini sikit lah. So soalannya kita pergi ke arah sini. Okay, ini soalan kritikal. Sekejap kita tak nak yang kritikal, kita bagi relax je malam ni. Kritikal kan takut boleh tidur malam nanti. Masuk ICU kan, risau saya. Right, so kita beri dalam bentuk
soalan yang macam Kita ni. try yang simple-simple dulu Tuan. Jom kita try. Okay, so ini soalannya. Okay, so Ini soalan level 1 lah kan. Adalah yang soal, susah sangat betul. So soalan dia guna apa yang kita dah belajar tadi. Kan tadi saya sebut pasal BTO tu kan. Right, so supaya benda yang diberi keluarkan. Okay, tanya dengan operasi. Yes. Okay, so kat situ kita cubalah insyaAllah. Jom kita tengok lagi sekali. So dah ready belum? Cik dah ready belum? Komen sikit dah ready. Tuan. Dah ready dah? Laju Right. So okay, soalan simple je, memang simple sangat ni. Dia tanya pasal murid dalam satu kelas tu ada murid lelaki. So dia minta peratus murid lelaki. Macam mana nak buat ni? Daripada pecahan minta peratus. Sudah. Kan tadi baru cakap kan? Ada kaitan ke benda tu? Ini bukti dia. So carilah peratus daripada diberi awak pecahan. Macam mana nak cari peratus? Kat situ. Okay, so nyatakan peratus. Okay, kalau kita try guna formula Cikgu Biha, B guys. B ni kita nak keluarkan benda yang diberikan. Apa yang diberikan? Apa yang diberikan? Kat situ dia kata 3/5 daripada jumlah murid di dalam sebuah bilik darjah ialah murid lelaki. Okay, so nyatakan peratus murid lelaki dalam bilik darjah itu. So kat sini dia kata dia minta peratus. So nak minta peratus ni macam mana? Apa nak buat? Apa nak buat? So kalau tengok dekat e-book yang kita beri ni, saya tunjuk balik. Guys, kita beri guys. Okay, okay kat sini. Dia kata pecahan tadi kan? So dia minta peratus. So anak panah ke mana nak kena pergi? Nak kena pergi kat mana ni? Pecahan pergi. Daripada pecahan nak jadi peratus. Yes, daripada pecahan nak pergi peratus. So kat sini kita cari pecahan setara lah. Guna pecahan setara pun boleh. Cara ni. Pecahan setara Yup. Ataupun lagi satu, bila nak cari peratus ni, kita darab dengan 100 lah. Nak cari peratus. Kita darab dengan 100. Ataupun kita cari pecahan setara dengan 3/5 tu. So ada dua cara kat situ sebenarnya. Okay, ada dua cara, bukannya satu je. So terpulang. Ada student dia suka yang darab 100. Ada student dia suka cari yang pecahan setara, iaitu kalau 3/5 sama dengan kita dah tahu peratus ni adalah dia punya penyebut dia per 100. Betul. So kita tulis di dalam bentuk pecahan juga. Sebab tu lah saya kata cari pecahan setara dengan 3/5 tu. Okay. So 5. Okay, nak saya tulis sikit. Okay, kejap. Saya tulis sikit. Okay. Dan ni dah dapat ni gambaran asal dia. Dapat. Okay. So kat sini kita 3/5 daripada murid ni. Tadi bila saya kata yang darab 100, satu lagi iaitu kita apa nama tu, kita cari pecahan setara. Okay, bila cari pecahan setara iaitu 3/5 sama dengan per 100. So 5 darab berapa nak perlu dapat 100 tu? Darab darab berapa? Menarik juga. Okay, so kita akan darab dengan 20. Bila darab bawah darab 20, atas pun sama. Dapatlah terus 60/100. 60/100 ni adalah peratus dia lah. Tapi dia tulis dalam bentuk pecahan. Kalau dalam bentuknya nak ada simbol peratus, kita tukarkanlah dia. Tak ada masalah. Jadilah dia 60/100. Nice. Dapat. Ilham kata dapat. Okay, ni simple je. So ada student, cikgu saya suka lagi guna cara yang darab 100. Okay, teruskan. Cikgu tak ada masalah, ada banyak cara. So ini matematik. So 3/5, dia lagi suka yang darab dengan 100. So dia lagi suka 3 darab 100, lepas tu bahagi 5. Okay, and then ada lagi satu cara. Tiba-tiba terfikir, itu kan tadi cikgu kata kita gambarkan dia kan. Kita lukis kotak. Tada!
Serius. Tiga kotak. Kan tadi 3/5 kan? 3 daripada 5 bahagian. Betul? Ha. Saya tengok tempat lain lah. Lupalah kamera lagi satu tu tak function. Saya tengok kat situ. Lepas tu tak menyala. Sorry. Alright. So ada 5 bahagian kan? So kita lukis 5 kotak. Okay. So, 1, 2, 3. Oops. Sekejap saya punya ni tak function pula. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So dia perlu, dia cakap kat sini 3/5 kan? So ada 3 kotak yang berlorek lah. Yes, betul. 3 kotak yang berlorek. Bila dikata peratus, keseluruhan dia ni adalah berapa? 5. Adalah 100%. Oh. 100%. Okay, dapat. 100%. So nak cari 3 kotak ni macam mana? Kita cari dulu satu kotak ni berapa. Nak kena buat apa? Nak kena buat apa? Kena bahagi. Bahagilah dengan 5 kotak dulu untuk dapat Betul. 1. So 100 bahagi 5 dapat berapa? Dapatlah 20. So dan untuk 3 kotak 60. So ada student yang suka cara kotak tu. Dia nampak dia boleh lukis-lukis. Betul. Macam tu lah. Okay, Mak. Alright. 3/5. 3 daripada 5 bahagian. Yes, itu maksudnya. Cara sebutan dia iaitu 3 daripada 5 bahagian. Alright. Tuan Puan boleh perasan Cikgu Biha memberi gambaran beberapa cara dan keputusan tu ditentukan oleh pelajar dan bukan kita sebagai pendidik atau orang dewasa. Gunalah cara ni. Kadang pelajar macam pada dia cara ni senang, terpulang. Tapi yang penting kita dah beri gambaran. Guna cara ni. Nak guna cara cikgu lain pun boleh je, tak ada masalah. Jawab yang penting betul. Yang penting you seronok buat apa yang you buat. Jangan tersalah, tersilap tu kan. Naik. So yang itulah. Itu sebab ada student saya dia bagi tahu kat saya. Semalam saya buat kelas, saya buat kelas ganti. Untuk yang hari tu kan simposium kan. Lepas tu saya kata kita recap balik apa yang kita belajar dan cikgu nak buat sesi heart to heart dah sikit dengan awak semua. Sesi heart to heart Saya kata, saya tanya matematik ada heart to heart saya tanya kat dia, saya tanya setiap orang. Korang tak rasa bosan ke belajar dengan cikgu? Tak cikgu, tak. Korang bodik kan sebenarnya, saya tanyalah. Saya nak tahu diorang enjoy ke, diorang nak lagi. Betul ke? Betul. So diorang pun luahkanlah. Cikgu, saya kan, saya sebenarnya cikgu, saya takut cikgu boring dengan kita orang pula. Nanti pelajar pula tanya, cikgu, ini sesi heart to heart. Cikgu boring tak mengajar kita orang? Cikgu pula. Betul. Lepas tu saya katalah macam saya dah mula bosan nak guna lesson quizzes. Saya dah mula bosan. Lepas tu dia kata, tak cikgu tak. Saya tak bosan dengan lesson quizzes tu. Sebab apa korang tak bosan? Sebab saya tak dapat lagi ranking yang master tu. Masya Allah. Dia ada target dia Yes, dia ada target dia. Saya tak dapat lagi. Saya masih nombor 5 lagi. Saya nak dapat yang master tu baru saya puas. Okay, saya dapatlah something dekat situ. Right. Salah satu cara kita nak jadikan pelajar nak belajar lagi, nak lagi dengan kita bakar semangat dia. Apa you punya journey dekat dalam pembelajaran ni sendiri? Itu yang soalan simple je. Tak boring ke? Apa lagi yang kamu nak belajar? Apa lagi yang kamu nak capai? Apa target kamu, mission kamu, objektif? Menjadikan kita dapat ini Swiss dia, fokus dekat situ. Dan setiap pelajar ada Swiss yang berbeza. Betul Cikgu Pia? Betul, setuju. Tu saya benda tu lah saya suka buat sebab nak tahu lagi. Bukannya kita ikut pace kita. Kita selalu mengajar ikut pace kita, iaitu apa yang kita nak capai lah. Okay, make sure kan student ni dapat A. Ada student dapat A tapi dia tak enjoy dalam proses belajar dia tu. Dia mungkin dapat A sebab terpaksa buat latihan yang banyak. Macam tu. Dia tak enjoy the process tu. So that's why saya suka tanya, korang tak bosan buat lesson quizzes? Setiap kali kelas nak lesson quizzes macam tu kan.
Cikgu dah mula bosan dah. Saya jujur kat saya dah, cikgu dah mula bosan dah. Tak cikgu tak. Sebab saya tak dapat yang crown tu lagi. Crown tu. Saya nak crown tu. Selalu crown tu orang lain dapat. Okey. So baru dapat lah kat situ. Right. Tadi kita dah try soalan simple tuan-puan tentang matematik 3 sekawan ni. Ada yang so far boleh nampak lah. Boleh lah nak berkawan dengan pecahan, perpuluhan dan peratus ni. Kita nak tengok, nak try. Mungkin next ni soalan yang agak kritikal yang tak boleh tidur Cikgu Bia. Silakan. Adakah kita masih menganggap 3P ni kawan kita ataupun kita dah start berlawan dengan dia? Silakan. Alright, so jom kita tengok next soalan kita. Simple je, simple je. Cikgu memang kalau soalan next ni memang simple je. Alright, inilah simple je. Okay, silakan. Soalan tentang guli pula. Guli merah, guli kuning. Right, so dia kena baca betul-betul. Ada 180 biji guli merah, guli kuning di dalam sebuah bekas. 40% daripada guli itu ialah merah. Karim mengambil 30 biji guli kuning daripada bekas tu. Kejap. Nak kena guna formula. Kejap. Macam tu lah student. Kejap, saya dah menggeletar cikgu. Saya dah rasa macam Alright, kita ada teacher Syirah. Assalamualaikum. Hi coach Isa dan Cikgu Bia. Awesome lah. Okay, thank you. So tuan-puan, boleh perasan soalan tadi kita dah sampai level yang agak kritikal. Nak try formula yang Cikgu Bia kongsikan, BTO, dan kita nak cuba cater lah. Adakah pecahan, perpuluhan ataupun peratus ni kita boleh kawan-kawan dengan dia, kita seronok belajar dia, atau kita menjadikan topik ni salah satu musuh atau lawan kita. Jumpa topik ni kita cuba untuk skip, untuk tak nak buat lah. Rasakan dia susah. Betul? Silakan tuan-tuan. Boleh cuba-cuba sambil. Betul. Boleh komen sikit. So siapa yang nak ibu nanti boleh lah. Okay, cuba jawab. Don't worry, salah tu belakang cerita. Cuba dulu. Okay. Mungkin nak tengok balik soalan boleh ke Cikgu Bia? Okay. So, itu soalannya. Terdapat 180. Boleh cuba kan? Boleh cuba. 180 biji guli merah dan kuning. Betul Betul. Mungkin Cikgu Bia nak lukiskan untuk kita ke sambil-sambil kita nak melukis tu? Okay. So, kat sini dia kata apa? Ada dalam bekas tu ada guli merah, guli kuning. Okay, dalam ada satu bekas ada dua-dua warna. Ada dua warna iaitu merah, kuning. So dalam satu bekas ni ada 180 biji guli merah tu. Dua-dua tu dua-dua warna. Lepas tu dia kata 40% ni daripada 40% daripada guli yang ini adalah guli merah. Tulis merah berapa? 40%. Bila daripada ni adalah operasi darab. So daripada berapa gulinya? 180. Ada 180. Macam tu. Okay. So buat berapa agak-agak dia punya kuantiti bilangan guli merah tu? Coach Isa. Cuba Coach Isa teka sikit. Sebanyak Cikgu Bia makan kek blueberry. Cuba Cikgu Bia bagi tahu pula. Berapa banyak suap blueberry? Itulah sambil Cikgu Najwa tu berkongsi. Tak sedar. Saya laju je sebab seronok pula dia. Orang tu nak menyuap juga. Lama sikit. Macam tu lah. Alright. So boleh guna, nak cari nilai kuantiti guli merah ni boleh guna kaedah yang tadi saya kongsikan. Kalau ingat lagi lah tiba-tiba nak tengok siapa yang dapat ingat lagi. Ada 3 cara tadi. Boleh guna yang darab, boleh nak guna yang kotak pun boleh. Yang kotak pun boleh, tak ada masalah. So macam mana nak guna kotak tu? Kalau Coach Isa rasa macam mana kalau kita nak guna kotak? Rasa-rasa 40% daripada 180. Apa yang Coach Isa faham kat situ? Tanya Coach Isa sebab dia jadi kat sini. Yang lain sila jawab. Tuan-tuan, juga dekat sini. Jangan biarkan saya keseorangan.
Silakan. Boleh jawab, bagi tahu saya dulu Jangan bagi tahu Cikgu Bia, nanti saya jawabkan bagi pihak anda. So kita ada Ilham, kita ada Teacher Syira, kita ada Cikgu Akin yang join daripada awal tadi, kita ada juga sahabat-sahabat yang lain. Thank you very much. Sama-sama kita cuba jawab soalan ni tuan-puan. Cikgu Bia dah ready hadiah untuk berikan pada anda percuma. Hadiah takkanlah bayar pula Cikgu Bia. Sebenarnya kita sambut birthday Cikgu Bia malam ni. Sambil-sambil dia nak share rezeki hadiah dengan kita. 40% daripada 180, Cikgu Bia saya dapat 72. Betul ke? Betul sangat. Yang lain. Kan nanti kan nanti kan yang lain pula samalah dengan kuisa, takkan kuisa salah pula kan. Tiba-tiba. Okay. Kena kira lah, cuba setiap orang kena kira. Kalau dalam kelas tu macam mana Cikgu Bia? Adakah situasi tiru meniru dalam kelas online ni dia berlaku? Dalam kelas matematik Cikgu Bia, silakan. Sebelum ni memang sebelum ni kalau minta komen kan lajulah komen. Saya kata korang kira tak ada je laju je ke kopi orang atas copy tu. Copy paste je lah Cikgu. Kan senang. Ini teknik meniru kelas online ni. Betul. Lepas tu bila kita terangkan kan, saya kata okay, setiap orang kena jawab. Cuba jawab. Tak apa, lain sikit daripada kawan pun tak apa. At least awak cuba buat jujur. Buat sendiri. Lepas tu bagi tahu kat cikgu. Salah, cikgu betulkan. Tak adalah cikgu makan awak. Apa cikgu nak makan awak? Cikgu makan nasi. Okay. Alright. So cuba jawab. Lepas tu diorang memang bila bagi soalan je, keluar soalan tak minta suruh buat pun kadang. Saya minta diorang untuk macam mana nak selesaikan. Jangan beri jawapan. Tiba-tiba dah keluar jawapan dah. Beri je buat. So saya katalah macam benda tu buatkan, mula-mula tu memang diorang rasa tak nak buat lah, kopi je lah kan. And then bila proses tu saya terangkan macam ni, diorang yang sendiri nak cuba buat lah. Itu 72, tapi kat pilihan jawapan tak ada pun 72. Sebab dia dah habis sampai situ je ke? Baca soalan. Itu jawapan saya. Sampai hati awak So yang siapa tu? Boleh share jawapan anda A, B, C, D. Dia nak pilih jawapan dah Saya dapat 72. Betul. Okay. Ada yang jawab C. Betul ke dapat C? Okay, Coach Isa rasa jawapan Coach Isa berapa? Sebab Coach Isa jawab sampai 72 je. Ni kantoi. Ni memang tiru tak pandai. Kan nampak kat situ. Allah. Janganlah gitu tuan-puan. Daripada Rosmazira, thank you. 72 bukan peratus, 72 biji. Itu pun saya baru suku jalan kot. Saya rasa C jawapan dia daripada Kak Mazira. Okey. Dia punya rasa Rasa. Okey. Yang lain, ada jawapan lain? Silakan. Saya nak sambung. Saya baru dapat guli merah. Guli kuning saya dapat 180. Tiba-tiba dia ambil 30 biji. Betul je? Dia kata 180 tu ada merah dan kuning. Itu keseluruhan. Merah dan kuning. 180 ni keseluruhan. So lepas tu dia kata kita dah tahu kan tadi. Merah 72. Guli merah. 72. Lepas tu dia keluarkan, sekarang ni dia keluarkan 30 kuning. Dia keluar 30 kuning. Bila dah keluar 30 kuning, dia minta peratus baharu guli merah dalam bekas tu. Maksudnya sekarang ni jumlah dalam bekas tu dah makin berkurang, betul tak? Ya Allah, penerimaan. Tadi meminta kan nak soalan kritikal kan dah bagi. Ganda tak boleh lena dah. Ilham dapat 52%. Okey, nice. Ini kalau depan mata Cikgu Bia, kita dah minta tunjukkan jalan kira anda. Betul. Okay. Kenapa boleh ada satu 48%, satu lagi 52? Okay. Kenapa berlaku macam tu? Okay. So sekarang ni, adakah kita betul-betul baca soalan dia? Okay. So tadi kita dah dapat 72 tu. Alright. So sekarang ni berapa, saya nak tanya, berapa jumlah keseluruhan guli merah dan kuning dalam bekas yang baru? Dalam bekas ni
kan dia dah keluar 30 kan? Berapa Ah, ah, jumlah ah, ah, ah. keseluruhan dia yang baru tu? 150 betul Cik Bia? Betul. 180 tolak 5 ni kan 30 tadi. Betul? Boleh dapat 150. Tuan boleh. Tuan dapat ke? Okay. Okey. Sekarang ni bila diminta peratus guli merah. Guli merah tadi berapa? Yang Coach Lisa dapat. 72. Yes. So bila diminta peratus untuk guli merah, iaitu kita kenalah tahu berapa bilangan guli merah tu daripada keseluruhan. That's why lah peratus ni berkait dengan pecahan. Siapa kata dia tak berkait? Betul. Okay, so tuliskan dia dalam bentuk pecahan. Baru kita nampak iaitu 72 daripada 150. Diminta cari peratus, darablah dengan 100. Macam tu. Okay. Right. So kalau nak lukis dalam bentuk dapat. Yes. Dapat dah. Ilham tak betul. Ilham tak betul. Yes. So Ilham tu tengah mencari tentang apa tu? 52. Kenapa Ilham boleh dapat 52? 52 tu adalah untuk apa? Peratus apa? Saya masih layak jadi cikgu matematik. Macam tu lah bila tu seronokkan pelajar bila dapat jawab betul. Cikgu, yes. Dia nak tumbuk skrin saya. Relax lah korang. Janganlah nak tumbuk. Korang janganlah tumbuk ni. Student ni PSR kan. So budak ni memang happy sikit lah. Cikgu betul nak tumbuk skrin. Relax. Korang jangan tumbuk skrin. Cikgu Biha bawakan student you melalui satu journey faham tentang soalan tu sendiri. Cara untuk atasi dia. Guna you punya skill tambah tolak darab bahagi walaupun ni isu pecahan. You dah nampak kan, okay, you dah bagi konsep, you dah bagi perbandingan, clue after clue, then you akan biarkan diorang teruskan journey, you just pantau. Betul tak Cikgu Biha? Okay, then student tu akan rasa sangat-sangat excited untuk carry on the journey dan saya rasa dapat jawapan. Kesan ada yang jawapan lain, ada yang jawapan betul. Kat situ mula macam terfikir, betul ke apa yang kita buat ni? Betul tak? Betul. Jadi mungkin Cikgu Biha nampak kan penghujungnya apa yang jadi? Sila. Okay, so kalau ada yang jawab yang tak betul tu, saya kata, okay, dekat mana yang awak stuck? Maksudnya dekat mana? Kat bahagian mana? Cuba tunjukkan. So sebab tu kadang dalam kelas online pun, saya minta dia orang buat dan tunjuk dekat kamera masing-masing. Angkat kertas. Macam tulis kat kertas ke kat buku ke, tunjuk. Cik yakin sebelum jaya aku tunjuk. Macam tu dia punya fenomena dia. So dia tunjuk masing-masing. Saya pun ambil gambar. So memori sangat benda tu. Macam semua orang buat tunjuk. Alright, walaupun tersalah, kita boleh check. Okay, kita tengok sama-sama. Mungkin jawapan kawan kamu mungkin macam betul. Kamu yang confident sangat mungkin tak berapa nak betul kan? So rupanya dia salah faham. Dia pergi cari guli yang kuning pula. Dia nak guli merah. So check balik kat situ. Kadang-kadang excited ni. Pergi tolak sana tolak sini. Itulah soalan multiple choice ni. Dia memang suka mengelirukan kita dengan memberi jawapan yang memang adalah jawapan, so kita pun rasa betul. Sebenarnya salah. Nice. Alright. So itulah. Itu antara perangkap-perangkap yang ada dekat dalam soalan objektif. Subjektif lain pula. Nak tengok pula kita punya cara mengira tu. Betul. Alright. Right. Thank you. So guys, you dapat tak jawapan? So far, kalau kita tengok soalan balik, saya dapat jawapan yang tak sama dengan Ilham yang penting. So jawapan dia 52 48%. 48%. Apa tu C kan? Yang D 52%. Right. So boleh kongsikan lagi sekali slide tu, kita tengok sama-sama. Okay. So kat sini bila 72 per 150 darab 100.
Okay, so ini cara yang tadi kita tunjuk lah, itu cara biasa, iaitu 72 darab 100, lepas tu bahagi 150. Okay? Kenapa tu? Kita tak gagal selamanya dan berjaya pun bukan berjaya selamanya. Ilham share tu. Okay, Betul tak Tuan Puan? Setuju tak? Kalau kita dah berjaya sekali, tak sebenarnya kita berjaya selama-lamanya. Dan kalau kita gagal sekali, tak sebenarnya kita gagal selama-lamanya. Betul. Tapi apa yang penting? Cik Wia. That's why kita perlu belajar. Kita kena keep on belajar. Bukannya berhenti dah berjaya. Yes, dah berjaya, tak perlu belajar. No. Belajar tu tetap yang bahaya tu Tuan Puan. Yes. Biar ada nampak je kedai buku, serang. Belajar saja belajar. Buku dia makin banyak. Itulah. Alright, betul. Sebab saya dulu pernah rasa yang dah habis belajar dekat universiti. Habislah. Konon dah berjaya. Macam kau berjaya lah, maksudnya macam dah tak boleh belajar lagi. No. Belajar tentang kehidupan tak pernah habis. Macam tu. Right? Alright. So alhamdulillah Tuan-Puan, malam ni matematik 3 sekawan. Kawan atau lawan, kita dah cuba jawab. So saya jawab tadi berapa? 48%. 48. Macam mana kau so, dapat 52 tu betul jika dia tanya untuk macam mana ini ada bahagi, ada tolak. Lepas tu jadikan dia peratus balik. Macam itu lah, macam gila sikit. Macam gila sikit. Akhirnya jumpa juga perjalanan tu kan. Dia punya hasil dia kan. Sebab tu saya kata tak kisah guna cara apa, tak apa, you cuba dulu. Nanti you akan tengok. Sebab tu nanti ada pelajar dia kongsikan cara macam ni. Ada pelajar tu dia dah advance tau. Dia guna cara sekolah menengah. Menarik sangat student saya. Dia guna cara sekolah menengah tau. Cara faktor gandaan sepunya semua tu tau. Dia guna. Lepas tu dia kata algebra. Yes, dia kata cara tu lagi senang cikgu. So saya tak pernah pun kata, no, salah. Tak. Saya kata, ya betul. Benda tu benda yang sama. Awak dah advance sebenarnya. Alright, so apa jawapan dia? Jom kongsikan ramai-ramai. Right, so 72 Ilham share, hore, mula-mula dapat 58 tapi bila fikir rasa nak ambil nak ambil 52. Daripada Rusma Zira dia dapat 48. Betul ke? Betul mungkin boleh share sikit macam mana dapat tu. Kita nak kira sama-sama, betul Cik Bia? Betul. Alright, so 72. Cara yang biasa itu kita darabkan 72 darab dengan 100. Lepas tu bahagi dengan 150. So bila darab 100 ni kita akan dapat 72 sifar-sifar bahagi 150. Bila ada sifar yang dekat ujung ni, kita boleh potong tau. Kita boleh potong pergi buang dia. Saya katalah macam ni analogi dalam kelas saya hari tu. Bila sebab student tanya, cikgu kalau sifar tu duduk dekat tengah boleh tak kita potong? Terbaiklah soalan dia. Lepas tu saya kata tak boleh. Dia kena duduk belakang je. Sebab itulah dalam mana-mana tempat awak pergi, jangan duduk belakang-belakang. Pergi duduk depan ataupun tengah. Sebab belakang ni tendensi nak kena tolak tu mudah. Mudah. Dan teringat cerita chemistry pula kan. Lagi mudah nak lost elektron. Sudah cikgu kimia. Macam tu lah. Saya teringat analogi tu. Saya share dengan student. Student kata, betul cikgu. Sepatutlah. Betul-betul kalau duduk kelas belakang, kalau masuk kelas yang duduk belakang-belakang ni memang selalu kena keluar pergi masuk kelas lain. Alah, tak best lah, tak kawan lagi. Macam tu lah, kena duduk depan. Macam tu. Alright. So, bila boleh potong, so tinggal lah dia 720 bahagi dengan 15. Dia mudah sikit lah. Daripada tadi nak kena bahagi dengan 150 kan. 150. Betul-betul. Ya Allah, adalah sifir pun. Besar sikit nombor sifir tu. Kan, so kita mudahkan dia. Ini satu cara. So dapatlah juga jawapannya iaitu berapa? 48%. So ada lagi cara lain iaitu tadi saya kata pasal kotak kan. Kita boleh lukis kotak juga.
Sebabkan dia ni kan peratus. So Yeah. dia ni kan peratus. So kita lukislah 10 kotak. Kenapa 10 kotak ni pula? Tadi 5 ni 10 pula. Sebab dia kan peratus. Peratus bila kita lukis dalam 10 kotak. Satu kotak ni bersamaan dengan 10%. Okay, nice. So ada 10 kotak lah. Cukup tak ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terbesar pula yang hujung tu. Okay, so ada 10 kotak. So 100 ada 10 kotak ni, satu kotak bersamaan dengan 10%. Okay, so sekarang ni kita jumlah keseluruhan dia adalah berapa? 150. Kan ni jumlah asal baru dia 150. Ni 150. 150, okay. So satu kotak ni berapa? Nilai kuantiti. Nilai kuantiti. Dia punya bilangan dia. Coach Lisa. 15. Yes, 15. Okay. So sekarang ni dia 72. Ada berapa kotak ni? Nak kena dapat 72. Kira kan? Cik kira tu. 2, 4. Kira lah. 15 tambah 15. Apa ni? 4 kotak lebih. 4 kotak lebih kan? Okay. So 4 kotak lebih. So dalam 4.8. Dalam 4.8. So sekarang ni sebabkan dia 15. Kan? So kita kena gerakkan titik perpuluhan dia. Sebab dia 15 kekurangan. Dia kan 150 kan? So kita kena gerakkan titik perpuluhan dia. So itu dia akan dapat 48. Macam tu. So ini kalau bentuk dalam bentuk kotak lah. Right? Macam tu. Dia ada student dia suka guna kotak sebab nak nampakkan benda tu. Ada yang kata cikgu saya suka lagi lah guna yang darab biasa tu. Ada TV. Silakan. Saya tak pernah halang pun. Betul. So macam tuan-tuan, okey ke okey sangat? So soalan daripada Cikgu Biha simple je, dia dah boleh nampakkan konsep. Pelajar tu akan makin terror dari segi nak bahagi, dari segi sifir, dari segi darab, dari segi tambah dan tolak, nak buat mana dulu, faham soalan, menjadikan dia rasa seronok dan dia boleh bandingkan jawapan dia, jawapan kawan lain. Kenapa dia macam jawapan betul? Kenapa kawan dia dapat jawapan yang macam salah tapi dia tak dapat jawapan yang macam tu? Apa yang kawan dia tu kira? Pelik juga kan? So curiosity ni dia bagus tau kalau kita letak pada tempatnya. Jadi kita nak tahu lagi, nak belajar lagi. Itu yang kelas Cikgu Biha ni guys, dia tak berhenti tau. Cikgu, saya nak try lagi soalan cikgu. Betul. Tak perasan tuan-tuan dah sejam dah. Sejam, korang tak nak berhenti ke ni? Betul tak Cikgu Biha? Macam mana berhentikan dia orang Cikgu Biha? Saya kata okay, so sekarang ni dah pukul contoh kalau malam dah 9.40. Okay, so nak sekolah dah. Cikgu tak sekolah cikgu, kena cuti. Betul juga. Aduh, kadang-kadang tu nak berhenti ke ni? Kadang-kadang tu tercedok jugalah macam tu kan. Okay. Sudah apa nak buat ni kan. Okay, macam ni lah. Okay, jadikan tu sebagai tugasan. So korang boleh cuba lepas kelas and then hantar kat cikgu. Itulah tu cara saya nak end kan sesi tu lah. So diorang pun okay. Salim buat soalan. So hantarlah tugasannya. Jadilah dia tugasan. Okay, benar. Menjadikan pelajar tu dia ada masa dia sendiri, walaupun lepas kelas dia boleh carry on ikut pace dia yang masing-masing, santai, so no pressure. Okay. Nice. Okay tuan-tuan, so far okay ke okay sangat malam ni bersama dengan Cikgu Biha. Matematik 3 sekawan okay sangat daripada Ilham. Yang lain tuan-tuan okay lagi ke tu? Thank you yang share, yang komen, yang masih stay. So Cikgu Biha, orang kata nak hadiah, rasa saya kot yang paling layak daripada orang lain. Okay, alright, so siapa yang nak hadiah, okay cikgu, okay macam tadi kan saya kata boleh cuba dekat luar kelas, kita test lagi, kita uji diri kita soalan yang seterusnya, so boleh kongsikan soalan yang seterusnya iaitu
Ini dia. Boleh sharekan. Ini soalannya. So boleh ambil gambar, screenshot ke apa ke, cuba buat and then PM cikgu jawapannya. So dapatlah e-book. Simple. Okey. Menarik. So cikgu. Terus kita sediakan link ke nak share jawapan tu dekat mana? Okay. So saya akan share jawapan tu. Nak dapat jawapan dia boleh PM saya dekat Telegram lah. Masuk dalam grup Telegram. Masuk dalam grup Telegram Fantastic dulu. Matematik. Betul? Matematik UPSR 2020. Lepas ni kena tukar ni dah habis 2020 dah. Allah. Serius ke? Sebab 2020 kan tak nanti saya cubalah. Saya akan buat satu grup yang betul-betul nak belajar lah tentang matematik, nak tahu lagi kan, sebab dalam 2020 tu pun macam-macam orang kan. So ada yang macam dia sekadar lawatan je dalam grup tu, lawatan kan. So saya nanti insyaAllah saya cuba buat yang grup proper yang memang khas siapa yang betul-betul nak belajar macam tu. Mudahlah nak kongsi. Hurray. Saya nak bagi pada berapa ramai yang hantar terawal ataupun you nak bagi ramai pun tak kisah. Saya tak kisah, memang saya kali ni saya open je kat semua. Alright, so tapi kena hantarlah tugasan tu. Kalau PM cikgu nak e-book, yang mana hasilnya? Tunjukkan hasil dululah. Hasil dia ada, inilah hadiah untuk awak. Macam tu. Menarik guys. You nak bagi masa? 2-3 hari, 24 jam, 2 jam? Okay, so alright, so saya akan bagi masa. Sebab soalan ni malam ni pun sebelum tidur dah boleh cuba buat dah. Betul. Dan sebab kita dah belajar tadi 2 contoh. So yang ini dia kena fikir lagi sikit. Gitu, lagi sikit lagi. Faham. So tapi kalau dah faham dia punya konsep, benda tu mudah lah. Alright, so saya beri yang masa nak hadiah esok lah. Sampai besok Besok tu sebelum 12:30 malam lah. Betul. Kira kalau tuan puan besok nak hantar tu, jangan lupa happy belated birthday Cikgu Biha. Okay? Sepenuh hari bahagia you. Mungkin you boleh share maybe sedikit ucapan kepada yang sedang menonton. Silakan. Okay, so ucapan apa tu? Okay, nak dengar ucapan macam mana tu? Alright, so bagi yang join ni pelajar. Kalau belajar, so belajar tu kita tak boleh stop, okay, sebab bila kita stop belajar tu kat situlah bermulanya saat kejatuhan diri anda. Macam tu. Okay, ingat sampai bila cikgu memang terkesan dengan ayat daripada mentor-mentor cikgu tu. Bila mentor-mentor cikgu cakap bila kita stop belajar je, itulah saat kita mula jatuh. Sebab kita rasa bangga diri, I know everything in the world, macam tu kan. So bila I know everything in the world, kita rasa bongkak, kita rasa kita tahu semua benda, dah tak nak belajar lagi. So kat situlah kejatuhan kita. So bila kita keep on belajar, walaupun kita dah tahu, sebenarnya lagi kita belajar, lagi banyak benda yang dah tak tahu sebelum ni. Sebab itulah kita kena teruskan belajar macam tu. Betul. Itu untuk yang student lagi lah. Belajar lagi tak tahu Betul. So untuk para pendidik pun sama juga. Benda sama sebab kita ni kita tak pernah belajar, kita tak pernah berhenti belajar sebab tentang kehidupan ni memang tak akan habis. Melainkan kita dah berpindah alam ke alam barzakh. Tak boleh Cikgu Biha, tak boleh nak belajar dah. Kena jawab banyak soalan. Soalan ni. Sebab itulah kita kena teruskan belajar, sebab nanti jawab soalan-soalan yang bakal kita jawab dekat sana tu lagi banyak, masya-Allah kan. So readykan diri kita daripada sekarang. Right? Teaser sikit. Impian you untuk start daripada hari ni sampai tahun depan tarikh yang sama. Apa you nak sangat capai sebagai penutup untuk tajuk kita malam ni? Teaser So kiranya setahun kemudian kan apa yang akan jadi. So insyaAllah saya harapkan perjalanan saya tu lebih indah bila pelajar saya tu dia yang bersungguh-sungguh
menyebarkan lagi apa yang dia dapat. Dia lah pergi mengajar kawan dia kat situ, kat sini. Dia lah yang macam tu lah. Benda tu saya dah ada modul saya tu disebar-sebar luaskan. Macam tu. InsyaAllah. So saya pun dalam proses validation saya punya modul, saya punya apa lagi persiapan untuk tahun depan lah. So doakan. Alright. Guys, tahniah kita ucapkan kepada Cikgu Biha. Tahniah juga thank you very much kepada semua warga Twitter Professional Malaysia malam ni yang awesome, yang komen, share, like dan love. Tuan-tuan, mungkin saya nak recap sikit. Hadiah dah menanti anda jika anda kongsikan anda punya jawapan kepada soalan yang dikongsikan oleh Cikgu Biha di grup Telegram. Kita dah share dekat link dekat ruangan chat. Soalan pun ada dekat dalam grup. So dah join grup Telegram, boleh cuba jawab dan share. Selewat-lewatnya, besok hadiah ebook 3P menanti anda. Cikgu, sebenarnya birthday cikgu, bagilah mini love sikit. Rindu mini love cikgu. Mini love Okay, saya Happy bagilah. belated Bonday Cikgu Biha. Alright. Although saya tak daftar kelas cikgu, tapi saya dapat ilmu daripada kelas cikgu. Thank you. Semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki selalu. Alhamdulillah. Betul. Thank you very much kepada semua. Impian saya yang sebelum ni iaitu saya nak buat tour satu Malaysia. Tapi Allah tak izinkan buat tour satu Malaysia. Allah izinkan saya berjumpa secara dalam maya je. Dan lebih indahnya lagi bila jumpa di alam maya ni lagi dekat. Dia rasa lagi dekat sangat. Macam kita join betul. Macam kita join STPM hari tu. Tu ya Allah depan mata. Lepas tu dia bagi padu lubuk dia tu macam ya Allah macam betul-betul kena macam tu lah kan. Bila lawak tak sampai tu macam gini guys, gelak dia tu goyang-goyang kita tengok dia. Alright. So thank you very much kepada semua warga Twitter Professional Malaysia yang support kami, yang support Cikgu Biha. So guys, kita mengharapkan, menantikan tahun depan kita dapat memberi lebih lagi. Bukan sekadar mengajar je, sekadar berkongsi je. Dan apa yang kita kongsikan, orang dapat manfaat dan dia boleh kongsikan juga dengan orang lain. InsyaAllah. So thank you Cikgu Biha sudi berkongsi malam ni. Okay, terima kasih banyak. Alright. So guys, yakin sebelum jaya seperti biasa. Be the legend. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.